Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita mengucapkan ribuan terima kasih pada rakan-rakan media, ketua-ketua NGO, banyak NGO yang hadir hari ini. Sebenarnya apa yang kita buat ini siri untuk menyatakan protes ini bukan hanya berlaku di Malaysia. Seluruh dunia telah bermula untuk memberikan satu protes yang menunjukkan bahawa rakyat umat Islam tidak berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Ramsus Paludan ni. Nama pun dah pelik dah ni kan. Pertama sekali kita hairan, selama ini dikatakan bahawa orang Islam ni adalah orang yang dikatakan, dikempen mengatakan orang Islam ni teroris, orang Islam ni sangat zalim, tidak berperi kemanusiaan, tidak bermoral. Tetapi akhirnya yang kita nampak sekarang ni, tindakan-tindakan individu, terutamanya daripada seorang pemimpin parti politik berhaluan kanan, sayap kanan, Sweden Denmark ni, amat pelik. Tak ada kena mengena, tiba-tiba dia pergi ambil Al-Quran dan dia bakar. Ni satu perkara yang sangat-sangat pelik dan sangat-sangat pada saya tidak bertamadun. Orang ni kita boleh katakan adalah orang yang, pada saya lah, boleh kata orang yang ada masalah mental. Tak ada apa-apa angin teori, tiba-tiba dia nak pergi bakar Al-Quran ni. Apa kena mengena pula dengan Al-Quran ni yang cerita ni? Kalau kata Turki tidak bersokong Sweden untuk menyertai NATO, itu adalah tidak balas, patutnya bertindak balas terhadap Turki secara demokratik dengan cara yang sah di sisi undang-undang, bukan dengan cara membakar Al-Quran. Apa kena mengena Turki dengan Al-Quran? Semua orang Islam, Al-Quran ni adalah kitab yang sangat dihormati, yang dipegang teguh sebagai kalamullah daripada seluruh orang Islam, dan seluruh umat dunia, umat manusia perlu mengiktiraf dan perlu menghormati Al-Quran. Jadi sebab itulah kita hari ini menyatakan protes kita. Kita rasa, kenapa kita datang ke kedutaan Sweden? Kenapa kita datang? Kerana kita dapat rasakan bahawa tindakan Ramsus Paludan ni seolah-olah disokong, direlai, diberi mandat oleh kerajaan Sweden. Mengapa kita kata begitu? Pertama sekali, kalau tengok dalam video tu kan, ketika dia bakar, dia berada bersama dengan pasukan keselamatan. Sepatutnya kan, mana-manalah kalau kita cakap lah polis, kalau katalah kita duduk di sini lah kan, kita orang kita kalau kata adalah mana-mana orang yang cuba untuk membakar mana-mana kitab, ada kitab agama lain lah, sudah tentulah polis akan menghalang kerana tidak merelakan perbuatan tu. Tetapi kenapakah apabila kitab Al-Quran yang menjadi kitab orang Islam ni dibakar berdepan, di hadapan, bersama-sama, di-escort, dikawal oleh anggota polis, anggota keselamatan di Sweden, dan tidak ada pihak kerajaan ataupun pihak pasukan keselamatan di Sweden yang menghalang daripada individu ini membakar. Dan hingga hari ini tidak berlaku apa-apa tangkapan, tidak berlaku apa-apa pendakwaan. Ini yang pelik ni. Saya ini soalnya, ini bukan soal Ramsus Paludan. Ini adalah soal stand kerajaan Sweden. Saya boleh berkompromi kalau kata tiba-tiba Ramsus Paludan ini dia bakar dan dia terus ditangkap. Kita nampak maknanya okey, kerajaan Sweden ni nampaknya dia begitu menghormati kitab Al-Quran, menghormati sensitiviti umat Islam. Jadi mana-mana tindakan orang gila, maka dia akan tangkap, dia akan siasat, dia akan tuduh di mahkamah. Yang peliknya, dia bakar di hadapan awam, di hadapan pihak berkuasa, dan tidak ada sebarang tangkapan, tidak ada sebarang siasatan, dan tidak ada sebarang pertuduhan. Jadi inilah yang menyedihkan kita. Kita sangat sedih hari ini. Itu puncanya kita. Kenapa kita hadir di depan kedutaan Sweden ni? Kerana kita merasakan bahawa kerajaan Sweden bersekongkol, merelai, bersetuju dengan tindakan ini. Dia panggil implied agreement, ataupun dia secara tidak langsung bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Ramsus Paludan. Kita sebenarnya tak peduli pun Ramsus Paludan ni. Siapa Ramsus Paludan ni? Kita tak peduli. Dia ni satu individu gila pada saya. Yang kita herannya, adakah Sweden turut menjadi gila macam Ramsus Paludan? Kalau Ramsus Paludan nak jadi gila, biarlah dia gila seorang-seorang. Kenapakah kerajaan Sweden tidak mengambil tindakan? Kemarahan kita hari ini adalah kerana kerajaan Sweden tidak mengambil tindakan dengan Ramsus Paludan. Ini menghiris hati kita, menyakitkan hati kita. Tindakan itu akan membuat kepada mungkin akan berlaku tindakan balas, tapi kita tidak mahu benda itu berlaku. Sebab itulah kita mendesak supaya kerajaan Sweden, pihak berkuasa Sweden, untuk mengambil tindakan kepada Ramsus Paludan, supaya dapat menenangkan hati umat Islam, supaya tidak berlaku retaliation, tidak berlaku balas dendam, tidak berlaku perasaan tidak puas hati. Kerana perkara yang berlaku kesalahan ini perlu diatasi mengikut undang-undang. Ya, kita tidak boleh kawal manusia. Ada manusia okey, ada manusia gila. Biarlah Ramsus Paludan yang gila ni jadi gila. Janganlah kerajaan Sweden turut serta menjadi gila macam Ramsus Paludan. Jadi saya meminta hari ini, kita turun hari ini adalah untuk menyatakan protes. Kita ingin berdialog. Tujuan kita hari ini nak berdialog dengan kedutaan Sweden.
Kerana wakil kerajaan Sweden yang berada di Malaysia adalah kedutaan Sweden di Malaysia. Sudah tentulah kita hari ini NGO hadir untuk membawa sesi dialog, untuk menyatakan bahawa tindakan itu tidak bermoral, tindakan itu tidak beretika. Tak kira mana-mana agama pun tidak boleh menerima kewajaran untuk membakar kitab suci mana-mana agama. Tindakan itu bukan tindakan yang mencerminkan sifat hak asasi. Walaupun kita mempunyai, semua orang perlu diiktiraf dari sudut hak asasi untuk bersuara, tetapi hak asasi itu mempunyai batas-batas tertentu. Takkanlah hanya kerana freedom of speech, freedom untuk melakukan sesuatu, seseorang itu boleh melakukan satu perkara, membakar Al-Quran, membakar kitab suci. Sudah itu tidak boleh diterima oleh akal. Jadi hari ini apa yang kita nak buat very clear. Kita nak minta kerajaan Sweden untuk menyatakan pendirian, sama ada menyokong ataupun tidak menyokong tindakan Ramsus Paludan. Sama ada membiarkan saja Ramsus Paludan itu begitu saja, ataupun dia ditangkap, disiasat, dituduh di mahkamah dan dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang kerana telah menghina agama Islam. Jadi hari ini kita hadir adalah satu desakan. Sekiranya tidak ada tindakan daripada pihak Sweden, maka kita bimbang umat Islam akan melakukan tindakan yang mengikut undang-undang seperti tindakan-tindakan yang lain. Kita akan merangka dengan NGO-NGO yang lain. Antara tindakan yang kita rangka adalah seperti memboikot produk-produk yang ada daripada Sweden. Antara produk-produk utama yang keluaran daripada negara Sweden adalah seperti IKEA. Ini kita tak boleh buat apa-apa. Ini salah satu umat Islam yang kita boleh buat adalah sudah sampai masanya untuk kita memboikot IKEA sebagai simbol protes kita terhadap tindakan Sweden yang tidak mengambil tindakan kepada Ramsus Paludan. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.